So dia punya point B. Point B dia duduk mana? Point B dia duduk di mana? Point B saya letak kat mana? Entah, gambar tulis mana? Nak gambar tu dia ni. Yang lain yang tak ada ni boleh snap gambar Sini. selepas kamu dah tulis tu. Okay, nanti saya akan share. Yang lain yang tadi, siapa nama Arif dengan apa Zul. Sekejap tengok dia jalan. Masa ni dia cari kawan-kawan dia. Macam mana ni? Tolonglah. Rakan-rakan tolonglah saya. Di mana Masa point ni B sepatutnya saya letakkan? Di sini tengok kan? soalan mana? Kat mana? Dia ada distance X dia berapa, Y dia berapa? Sini. X dia berapa, Y dia berapa? Dia meter convert meter lah because normally kita punya okay. Dapat dah. Normally kita punya Meter kena buat dalam meter ke? Ke millimeter? Meter, normally unit kita adalah Newton meter for moment. So better change to meter lah. Kalau tak nak tukar pun tak apa, but normally lah saya kata if you want to remain in millimeter then the final answer the unit is Newton millimeter lah. Okay. Cuma saya kata normally saya buat millimeter dulu lah. Nanti baru tukar. Struggle kan? Ya Allah, Masya Allah. Macam tu lah nanti kata lah, takkanlah bergila madam tulis kot. Lepas tu tulisan madam buruk pula tu. Kami tak kata apa. Tak, saya luahkan. Ada yang luar. Yang lain Arif and Zul, kalau dah siap boleh send lah WhatsApp dekat saya you punya jawapan tu. Sebab memang kita tahu Naufal ada pen, syok lah. Boleh suruh dia lagi. Jangan. Hey, mana pulau tu? Apa ni 160-20? Merepek apa ni? Moment. Point B. Where is your point B? Is it point B is located at that point? Tengok balik gambar WhatsApp tu, point B tu. I don't know. I just know how to do it. Good. You see that you have the bracket ke apa? Dia punya ni bracket ke apa? Like L-beam. Yelah, tengok. Dia mounted dekat dinding. Dekat dinding. Ni tadi Arif tanya saya ya. Okay. Arif, abang Arif ni macam betul je. Abang lah present kat kita. Biar. Dia guna yang lain. Cepat dia guna yang lain. Abang. Aish. Tolong MVD. Naufal, who is the letter? Ada MVD yang ada. Apa pula? MVD je. Okay lah, kita tunjuk Naufal dulu. Kita tunjuk Naufal. Abang Arif dulu. Abang Arif dulu. Semoga Tuhan merahmati media kami. Masa time ni lah kau kata ni. Apa dia? Apa saya cancel boleh cancel. Mana ya abang punya jap abang. Kejap ya bang. Abang Arif. Madam. Dia ada nama-nama yang macam mana pun orang tu muda ataupun lebih muda daripada kamu tetap ataupun lebih tua daripada kamu tetap akan panggil dia abang ataupun tuan. Yang ada nama orang nama start nama tuan kan ada nama macam tu kan. Ni pun abang sampai bila-bila orang tua pun boleh panggil dia, kena panggil abang juga. Sebab nama dia automatically abang. Okay, kita tengok abang punya jawapan. Sekejap je bang Okay, sekejap je dia buat. Bukan susah sangat pun. Okay, dah kita presentkan saya punya. Saya present yang ini patut saya present. PowerPoint saya senang. Okay, ini abang punya jawapan. So kita besarkan, tengok besar sikit. Alright.
abang dia nak gunakan Varignon theorem. Varignon theorem. Inilah Varignon theorem ni. Okey, moment dekat B ya yang sebab kita cari dia kata saya nak tadi moment about point B. So saya nak point B. So MB lah. Okay. So this is what we call Varignon theorem. Right. Okay, kita kata that the summation that the moment about a point is equal to the summation of moment for the component of the forces. Component yang ni lah fx dy fy dx. Okay, so Varignon theorem, alright. Lepas tu dia pecahkan untuk 800 cos 60. Okay, your assumption Arif, counterclockwise is positive or clockwise is positive? If you don't put your assumption, so your examiner tend to assume you buat counterclockwise is positive. Kalau saya memang saya terus assume macam tu je. Okay. Jadinya ini counterclockwise positive ke clockwise positive your assumption? Abang Arif? Counterclockwise. Counterclockwise is positive. Okay, so yang ini assumption kita pun counterclockwise is positive. Okay. Alright, so kita tengok. This is 500 or 800 ni? 800 kan? Tulisan dia tak jelas ya? 800. 800 cos 60 ni untuk apa? X or Y component? This is for? X component. Yes, fx component. Right. So fx component dia will be in this condition lah. So jangan tengok yang pensel lagi dah. Kita tengok yang warna merah ni saya ni. Tengok kat sini. Okay, this is point B. Jadi rotation yang kamu dapat, is it clockwise or counterclockwise? Counter. Ini fx kamu. Okay. Now saya dah padam kat sini. Saya dah bawa dia ke depan. Because your moment, to get a moment, the angle between your force and also your d, in this case is dy, your fx and dy should be 90 degree. Jadi kita boleh nampak macam ni lagi nampak mudah lah. Okay, saya bawa ke depan je fx tu. Now your fx tend to rotate clockwise or counterclockwise? Clockwise or counterclockwise? Clockwise. Clockwise. So that's why saya tanya dulu kamu buat assumption ni apa? Sebab kalau you punya assumption is counterclockwise is positive, the rotation of fx you see it tend to clockwise. Jadi kamu kena letak tanda negatif kat sini. That's why saya tanya awal tadi. So kalau you kata you assume clockwise is positive, betul dah kamu punya buat ni. Yang ni sebab jadi. Okay, kita assume macam ni. Okay, rotation dia negatif lah. Maksudnya sebab dia rotate clockwise. Your assumption counterclockwise is positive. But you see that from figure fx tend to rotate clockwise. So obviously you have to put negative. You have to put negative ya. Okay, and then yang ini kita pakai meter lah yang senang ya. Okay, you nak pakai milimeter nanti kat belakang ni akan jadi tengok kat sini you pakai meter. Oh, you dah convert ke depan tapi macam jawapan kamu 20.3, are you sure? Kilo. 20 That's the. 20.3 jawapan kamu. I don't think so. Salah tukar. 202 madam. Ya. Salah tukar. 202.5 Newton meter. Kalau you tukar kepada meter tadi ni salah ni, salah tukar, careless. That's why kalau nak tukarlah awal-awal saya siap macam tu. Kalau ini kamu dapat Newton meter ya. So salah tukar tadi. Newton millimeter yang ni. So you salah tukar lah. Kalau nak baik tukar awal-awal kat sini kat atas. Kalau saya memang saya tak mau pening kepala last sekali. Saya memang malas. Daripada biar susah daripada awal lah saya buat. Tukar saya siap.
ikutlah yang mana kamu ni janji tidak melakukan kesilapan. So this one, okay betul, dy dia adalah 160. Then the same thing untuk 800 sin 60, this is for fy kan, fy kamu. Okay, so now kita tak mau tengok lagi yang x ni, tak mau fx, kita nak tengok yang fy. Fy, this one, ya fy. Okay, fy. So macam mana kita nak dapatkan dia bersudut 90 dan you focus only for the green one. This is the 90 degree. So kalau saya tarik ke bawah ni dah nampak dah 90 degree. Okay, ada bentuk, nampak bentuk L kan? So jadi rotation dia you boleh nampak, rotation dia tend to rotate clockwise ke counterclockwise sayang? Counter je. Counter ya? Confirm? Anda pasti? Anda yakin? Counter je. Saya kunci je. Oh, you kunci. Maaf, jawapan anda salah. Mana boleh counter kalau kamu tengok yang ni. Okay. Dia tend to rotate clockwise ni. Kepala dia dekat sini ni. Kalau dia jalan macam ni. Dia tak ada ngundur ke belakang. Nampak ni kepala dia. Kalau you jalan, kepala kamu menghadap ke depan kan, ada ke kamu jalan? Memanglah kamu boleh mengundur, tapi naturally orang akan jalan kepala kat depan, jalan ke depan lah macam tu. Memang you boleh kata you boleh jalan ke belakang lah, sebab semua ada jawapan kan. Okay. So dalam kes ni kamu tengok kepala dia, dia akan rotate clockwise. So bila rotate clockwise, kalau kata kita pusingkan macam ni pun, okay. Ingat tak ada satu gambar yang saya bagi dia bentuk bulat, lepas tu tak tahulah kamu perasan ke tak. Yang ada bulat, lepas tu kat sini ada satu point. So imagine that this is your point B. Okay, ini you punya, alright, FY kamu. Okay, so kalau saya pindahkan ke sini pun, maksudnya dia akan tend apa? Dia akan tend to rotate. Tetap rotate clockwise lah. So actually you tak perlukan tengok benda ni lah. Cuma tengok je bentuk L. Okay, 90 degree. And then you tengok kepala dia ke mana. Kepala dia ni mengarah ke mana? Takkanlah nak ke atas kan, sebab kita nak rotate. Jadi mestilah dia pusing ke sini. Jadi rotation dia adalah clockwise. So it should be negative. Okay. Alright. So ini sepatutnya negatif. Bila negatif, tetapi disebabkan kita kata tadi assumption kita adalah positif counterclockwise. So kita dapat tanda negatif. Jadi jawapan kamu ni kena letak macam ni. Jawapan kamu mesti letak sekali rotation dia, clockwise atau counterclockwise ya. Madam. Okay. Depan tu madam. Ke depan mana? Ke depan mana? Tak, depan MA tu. Salah lah ni. Salah ni. Kamu kata dia counterclockwise. Salah lah. Salah ni. Dia patutnya clockwise. Kalau tak letak tanda, you nak tulis clockwise pun boleh. Tapi saya tahu student saya malas lah kan. Confirm malas nak tulis ni. Sedangkan yang tanda macam ni pun malas nak tulis. Takkanlah rajin sangat nak tulis kat clockwise kan. Rajin tak nak tulis clockwise ni? Malas kan? Ngaku je lah malas. So tanda ni kena letak. So kita tahulah rotation dia. So ini adalah, adakah soalan ini soalan equilibrium? Rasa-rasa kamu adakah ini? Tidak, sebab kita kata dia rotate. That rigid body tend to rotate. Dia ada value which is 202.5 Newton meter. So this is not equilibrium. Dia ada pergerakan, dia ada rotation. Tapi kalau kita tak nak dia bergerak, dia rotate, okay, so it means kita kena set moment tu jadi kosong. Itu nanti, itu kemudian. Sekarang ni memang kamu belajar non-equilibrium in rigid body where you have the moment and you have the resultant. Ada resultant, ada moment. Sebab ini adalah non-equilibrium. Okay. So dah tahu dah jawapan dia 20.25, maka dua orang lagi, itu pun jawapan dia tidak boleh lari daripada, maksudnya jangan banyak lari lah. Janganlah sampai 210, 250 ke ni should be 202.5, mungkin
203, 206 boleh lagi lah. Boleh lagi lah, 210 tu pun boleh lagi. Kita tengoklah, kita tengok macam mana cara you ambil mungkin perpuluhan ke apa dan sebagainya. Naufal, so are you ready with your Saya method mana madam? Saya buat method ni tau. ini balik 6 teorem, you kena pakai yang ni. Tak ada. Ni, tadi you kata nak pakai yang ini, FD ni. Ni. Bukan sama je ke? Apa dia yang? Tak sama ke? Tak. Ini kita tak tahu D dia. Jadi kita pecahkan kepada dy dengan dx. Kalau you boleh tahu D pun memang boleh tahu D dia. Dekat dalam ni pun Abang Arif dia dah bagi nilai D dia. Sebenarnya senang je dah. Abang Arif dah tolong dah. Saya hantar kat media. Hantar juga kat saya. Okeylah, hantarlah. Zulakim, get ready. Minta talian hayat daripada Abang Arif ke siapa-siapa yang you rasa boleh bantu Naufal ke ketua ke. Ketua mesti dia tahu semua. Dan tak dah. Naufal. Oh Zuma. Alah, perkataan tak reti tu tak boleh nak terima. Tak reti tak boleh sebab tak ajar. Kalau saya tak ajar, bolehlah you kata tak reti. Saya dah ajar dah. Vector, using vector product. Have you heard the word vector product before this in class? Or cross product in class? Zulakim pernah tak dengar vector product, cross product? Pernah. Pernah tu okey betul lah. Maksudnya datanglah kelab. Maksudnya tengoklah video kan. Okey. Alright. Jadinya sepatutnya boleh tengok lepas tu cross product macam mana nak buat untuk moment ini. Kita dah buat exercise tau minggu lepas. Ada 2 exercise kita buat. And then something related with the position vector. Okay. Kena cuba, tak boleh tanya kok siapa-siapa kawan yang sehati sejua, kawan syurga yang akan nak tolong kamu. Tengok, ada tak kawan-kawan syurga yang nak tolong kamu? Mesej-mesej lah, PM tepi lah, woi tolonglah aku. I need the answer sebab saya dah ajar. Kalau saya tak ajar, boleh you cakap saya tak reti. Sekarang saya dah ajar. At least you cuba. Bang, Naufal, ni tak kira ini guna variance theorem. Orang nak guna yang resultant F2 just multiply with D. Jawapan dah ada terang dah bang. Salah. Jawapan dah ada terang dah bang. Dekat Abang Arif punya tu pun sebenarnya kita dah ada value dia. D dia pun dah kira, you pun D dia dah kira. Darab je lah, apa susah. Alah tu, hantar lain. So it means you tak tahu perbezaan dia kalau you hantar benda yang sama. Itu betul sebenarnya. Saya tak tahu perbezaan method tu. Ya, betul. That's why lah saya buat macam ni supaya saya tahulah student aku ni tak tahu rupanya lagi. Tak tahu bezakan. Yang kalau Zul Hakim ni memang tak boleh nak bantulah sebab kalau kata tak reti tu saya dah ajar. Kalau kata perbezaan method tu you tak dapat bezakan, saya faham lah maksudnya you tahu tapi you tak tahu macam mana nak tulis. Macam tu. Tengok balik nota. Oh sukanya saya 1 jam habis macam ni ya. Tak adalah suka sangat pun. F times D. You have the D. You have the F. Ada siapa-siapa nak tolong Naufal? Di sinilah kita akan tengok kawan-kawan syurga kamu. Ada tak kawan-kawan syurga? Anybody would like to help Naufal? Ada? Benda dah ada terang mata yang saya dah bagi. Saya kata yang untuk Naufal punya ni, your resultant is just multiply with D.
Multiply Suppose dia with darab dengan hypotenuse kan? okey, darab apa? Apa yang darab apa sekarang ni? Bagi tahu saya apa yang darab apa? Okey. Yang you kata you apply Varanium theorem, yang ini maksudnya you gunakan yang ini fx dy fy dx. Okey. Ni. Tapi saya translate ayat tu berdasarkan tu dapatlah equation ni. Okey, tapi awal-awal mula-mula saya terangkan nak cari moment pakai formula apa. It's just simple F with D je kan. F dengan D je. Mula-mula kamu tengok belajar moment dengan saya, first dia cerita tentang vector product. If you recall back, mula-mula cerita tentang vector product. Okay. Lepas tu untuk specifically for moment, dia ada M, R cross F kan. Lepas tu saya kata kalau skala, M is FD. Saya dah tunjuk. Mula-mula kamu jumpa ni dulu. F cross D pula. F multiply with D. Ni mula-mula kamu jumpa ni. Kalau F macam ni, it means your resultant lah. Lepas tu baru kita kata kita boleh pecahkan dia. Kalau kita tak tahu, kita gunakan Varanium theorem where you have the fx dy plus fy dx. Sebab kita kata kita boleh samakan dia macam ni. Naufal, you punya ni je. Takkan lah tak tahu. Patutnya ini memang seminit je settle dia. Yang lain ada tak nak tolong? Tak ada kawan syurga nak tolong kamu lah Naufal. Nobody want to help you Naufal. 800 Newton darab hypotenuse. Betul tak? Yes, that's it. Tapi you kena juga buat assumption kamu. Nak buat assumption clockwise positif or counterclockwise positif. Nak buat apa? Nak ambil apa? Assumption clockwise positif or counterclockwise positif? Counterclockwise. Nak buat counterclockwise positif. Okay. Untuk Naufal punya, itulah saya kata benda memang dah pernah guna. Tapi tak tahu pula macam ni. Moment about point B equal to FD. Sepatutnya mula-mula ni FD. Kalau tak tahu, tak dapat cari D, dan you pakai macam ni lah dy dengan dx. Okay. So this one, kalau kamu tengok, right, kita padamkan yang ini. Ya, Zul Hakim minta talian hayat kawan-kawan kamu, siapa yang nak menolong kamu di bulan puasa, sedekahkan apa ilmu dekat kamu. Sedekahkan ilmu. Ada siapa-siapa nak tolong ke, sama je sekapal semua. Okey, kita tengok yang 800 ni. Ni 800 Newton. Jadi saya cuma perlu cari. Panjang ni sebab saya kata ini adalah 90. Okey, sebab yang ni 60 kan. Ini 60. Okey, yang ini 90. Okey, so kalau you kira, kita boleh ambil macam tu lah. Okay. So yang ini, kita ambil je lah darab 800. Okay. Newton which is the resultant. Tak ada cos 60, doesn't have sin 60 because this is resultant. Okay. Multiply with the hypotenuse which is 256.1 millimeter ataupun kita tukar teruslah kepada meter. Okay. Right, lepas tu because we said that counterclockwise is positive, do you see that the rotation for this force resultant ni, rotation dia counterclockwise ke clockwise sayang? Clockwise. So clockwise you have to put negative lah. Okay, and then when you calculate, what do you get? Is it similar to 02.5? It's quite different. 204. 205. Sorry. 205. Okay. Meter. Boleh lagi lah. Okay, Newton meter. You get this negative. This negative just to show you that it is rotation clockwise. Terbalik daripada kamu punya assumption. Still dapat jawapan sama. Okay, next untuk vector.
vector. Zul Hakim. Ada siapa-siapa tolong dia? Sian, dia tak ada orang nak tolong dia. Kesian dia. Kawan baik dia siapa? Zul Hakim. Itulah ya, kalau kata, sebab nampak tau kalau macam ni, nampak sama ada you tak buat revision. Zul Hakim, jujur lah, lepas habis kelas you buat apa? Jujur, bulan puasa tak boleh membohong sangat. Saya salin balik salin je lah. Salin je lah. Itulah. Lepas tu bila you salin, lepas tu you tak review balik, you tak buat revision balik, that's happen. Alright. Lepas tu apa benda ni? So Zul Hakim, tell me, vector product, cross product, when you review back your notes, apa dia tu? Macam mana kita nak tulis ni? Sebab saya dah bagi hint dah tadi kat sini. M equal to R cross F. Lama pula hari ni tiba ni. So nak pakai apa ni? Nak macam mana ni? At least you have to give me something walaupun tak habis. I need you to find it. Perlu. Kalau ada orang nak tolong, siapa nak tolong? Siapa nak share? Kalau tak kita habis buang masa je satu ni. 2 jam setakat ni je, bila nak move on ni. Nak pakai macam mana ni? Kalau vector must have magnitude and also direction. Maksudnya yang kena IJK masuk macam. Yes, yang IJK. Siapa yang bersuara tu? Zul Hakim juga ke? Yang bersuara tadi? Betul lah tu, Zul lah tu. Ke Nizam yang bersuara? Siapa yang bersuara tadi? Zul? Zul. Zul lah. Betul lah tu yang ada IJK lah. Memang lah betul lah tu dah ada IJK. Macam mana IJK? Okay. R ni apa? Tell me R is what? Radius. Ni position vector. Okay lah. Memanglah standard kita pakai R tu tadi. Position vector, madam. Position vector. Maksudnya koordinat lah. Kat mana kedudukan force tersebut. Kat mana kedudukan dia. Petang-petang buat lawak lah korang ni. Memanglah radius Okay. Position vector. This is point B. This is your force. And then this is your what is this? Point A. Point A is the point of application where the force act. Di mana force tu bertindak lah dekat sini point A. So position vector maksudnya nak daripada B nak ke A ni X dia berapa, I dia berapa, J dia berapa. So berapa ni yang? This is what? 200 tambah. Okay, is it positive or negative for 200? Negative. So you should put negative 200. Okay, kita pakai meter terus lah, senang kan. Okay. 0.2 meter. Yang deras jangan jadi pemerhati saja ya. Nanti akan jadi sama macam Zul Hakim nanti. So everybody will have their time. Nanti saya akan tanya jugalah, tak mungkin hari ni, kalau bukan hari ni mungkin hari esok. Tak hari esok mungkin lusa. Okay, ni kita letak I lah, nanti saya bracketkan dia. Okay, magnitude and also direction which is negative I. Kenapa negative I? Because this is your origin. Ke kiri is your negative X lah. Okay, your J 0.16 meter. Positif pula. Positif or negatif? Positif. Sebab saya dah tertulis dah. Saya dah tertulis dah. Okay, this is for your position vector. Your F, you have to give in X and Y jugalah. So, X dia adalah, this is 800 and then you have 60 degree. Jadinya, X you positif or negatif?
fx komponen untuk f ini, it will be, okay, jangan confuse ya. Saya cakap kalau tanda negatif ini adalah berdasarkan rotation. Tanda negatif yang you letak untuk force dekat sini adalah negatif ataupun positif is based on the quadrant. So please do not mix up. You going to see that I'm always repeating the same thing, repeating the same word, the same sentence because it is very important. You have to know the differences. Dalam momen tanda negatif tu apa maksudnya? Tanda negatif is, it means it is inverse ataupun reverse ataupun berlawanan dengan you punya assumption. Kalau assumption kamu kata counterclockwise is positive, you get clockwise, you put negative. That is in moment. But in force, kalau you just nak tulis untuk force sahaja macam ni, negative and positive is based on quadrant. So this should be positive or negative for X dia. X komponen dia. Positif. So positive. Oh. Okay, 800 cos 60. Okay, and then Y dia? Y dia? Tambah. Okay, 800 Sin. sin lah. Tengok, boleh kan nak Zul Hakim? Boleh juga, boleh tau, tapi kena push. Maksudnya kamu jangan terus, tak boleh madam, senang betul dia lepaskan tanggungjawab dia. Entahlah. Saya pun bukan orang baik nak marah-marah kamu ni, tapi itulah. Entahlah. Okay. Dah dapat ni nak buat apa? Yang mana pandai dah laju dah dapat ni. Benda ni patutnya boleh settle dalam masa 3 minit je untuk tiga method ni. 3 minit je boleh settle. So nak buat apa ni? Moment equal to R cross F kan? Okay. Yang ni. Lepas tu nak buat apa? Lupa dah. Apa tu? Ada bunyi. Okay, nak masukkan mana dulu? R ke F ni? Nak masukkan mana dulu? R ke F ni? R dulu. R dulu because we memang kalau moment memang kena R dululah. Okay, so R, this one masukkan negatif 02, 016, 800 cos 60, 800 sin 60, and then 0. So, calculate now. What do you get? Okay, kira. Siapa yang dah ada jawapan mesti lagi laju. Berapa I dia, berapa J dia, berapa K dia. Berapa I, berapa J, berapa K. Berapa I, berapa J, berapa K. Berapa yang? Lupa dah nak kira. Macam ni saya je lah yang makin pandai ni. Silang-silang. Silap mana? Jawapan dia mesti ada satu value yang sama macam kamu dapat sebelum-sebelum ni. Which is mesti ada nilai 20 ni, 205 ke, 203 ke, 204 ke, 207 ke. Tak tahulah mana satu. Tapi 2 something lah tu.
J dia berapa? Kosong. Yang K ni macam mana, untuk K ni macam mana kamu kira untuk yang K ni? Macam mana kamu nak dapatkan K? I darab J. I cross J which is negative 0.2. 800 sin 60 degree. Subtract with. Dapat berapa yang? Negatif 202.564 je. Yeah. Negative 20. 2.5. 2.5 5. juga. Okay. So dia tak banyak beza lah. Okay. Ini saya habiskan ni lah 0.16 darabkan dengan 800 cos 60 degree. Okay. So dapatlah yang K ni. Dapatlah yang K. Okay. So kalau kamu tengok, alright. Okay. Yang ni kita dapatlah dia punya moment. Which is negative 202.5. Okay, negatif kat sini kita tahulah bahawa you punya moment kalau ni adalah XY plane. Okay, kamu punya XY plane. Kan? XY plane. So maksudnya moment kamu ni, dia nak dekat moment dekat point B lah. So moment kamu adalah kalau kita katakan yang ke atas ini adalah positif. Katalah kalau kita kata yang ini adalah Z positif, bermaksud moment kamu dia ke bawah. So cuba kamu gunakan right hand rule. Right hand rule, ini moment kamu lah. This is your moment lah. Ni. Ini daripada dia Z negatif lah. Kenapa saya kata Z negatif? Sebab ni. Z kamu kan, kamu dapat negatif untuk K dia ni. Okay. Alright. So sekarang ni kalau kamu gunakan right hand rule, tengok right hand rule, tengok tangan kamu. Okay. Tadi kamu kira semua kamu dapat rotation dia clockwise kan? Rotation dia clockwise kan? Yes. Betul. Clockwise. Okay. So sekarang kamu buatlah kat tangan kamu right hand rule clockwise. Bila you buat clockwise, apa yang berlaku? Adakah you punya thumb ni dia tunjuk masuk ke dalam you punya laptop ataupun keluar ke dalam keluar daripada laptop? Masuk. Ke dalam Masuk laptop. ke dalam. Ke dalam Ha, kan? Masuk lah. masuk ke dalam. Okay, ni lah. Ini. Okay? So kena faham. Tanda negatif dekat vektor ni dia directly dia dah bagi tahulah which is in negative Z. Tanda negatif kamu yang kamu gunakan skala ini bermaksud rotation kamu tu adalah berbeza berbanding dengan assumption kamu. Itu je. Kamu kena tahu apa maksud tanda negatif kat sini, tanda negatif kat sana. Dia tak semuanya sama. Okay? So hadamkan yang tu. Wih, 1 jam lebih untuk ni je. Dia boleh make tunjuk. sure. Boleh tunjuk apa? Full. Tunjuk apa? Ni. Tunjuk apa Nanti. sayang? Ada screenshot ni. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ni yang ni. Tulislah sendiri. Yang buruk juga ni yang dia nak screenshot. Okay? So maksudnya you boleh double check your answer. Boleh double check. Dia banyak cara. Cuma kita biasanya akan pilih cara yang lebih mudah untuk kita kan. Kalau saya pun dibeli pula. DM dengan BI saya berterabur. Diberi. Kalau kata let's say you kalau kata you given choices, mesti you akan ambil yang lebih mudah kan. Itu memang human nature lah. Kalau saya pun ada jalan yang pintas, tentu saya akan ambil jalan pintas. Sebab apa saya nak pakai macam tu lah. Biasa memang human nature macam tu. So saya tahu vektor ni bukan pilihan kamu. Saya tahu vektor ni bukan pilihan kamu dan biasanya kita akan ambil untuk 2D memang kita boleh gunakan skala lah. For 3D, you don't have any choices. Memang kamu kena pakai vektor for 3D. Luckily, you don't have 3D in syllabus for rigid body. Chapter 3 ni tak ada 3D lah. Nasib baiklah tak ada, kalau tak lagi pening.
Set yang partikel tu pun dah pening kan. Okay, ada yang dah tersungkuk dah. Okay. Alright. Rasa ada yang tak masuk ni. Missing ni, tak cukup. Okay. So sekarang kita nak continue couple moment. Tadi single, now couple. Couple ya, couple moment. Apa yang kamu faham tentang couple? Semua orang faham ya couple. What do you understand about couple? Berdua-duaan. Yes, Pasang. betul. Masya Allah. Betul. Oh, bab ni semuanya boleh bersuara ya. Okey, berpasang-pasangan, bercouple ya. Maksudnya dalam momen ini, right? Couple yang dimasukkan because they have two forces that have same magnitude but different sense. One is negative, the other one is positive. Macam ni lah. Nampak ke slide yang moment of a couple? Nampak. Nampak macam. Nampak dia. Okay, nampak. Okay. So, this is what we call couple. Kalau couple pun mesti adalah berlainan pasangan dia lah, sense lah. So couple perempuan dengan lelaki, husband and wife. Dia tak ada husband and husband, wife and wife, tak ada lah kan. So naturally memang tanda dia akan satu negatif adalah satu lagi positif. Maksudnya satu akan berlawanan arah. Bukan arah lah, dari segi sense. Yelah arah lah, sense lah, sense. Okay, so negatif F, ini adalah F. Okay, so couple ni, moment of a couple ataupun couple moment, dia ni adalah free vector. You have seen free vector, perkataan free vector ni dalam chapter 2, awal chapter 2. Kalau yang boleh recall lah dalam slide. Free vector. What does it mean by free? Free ni, yelah kalau you translate, dia become percuma ataupun perkataan free ni apa lagi? Bebas kan? Bebas kan? So vektor yang bebas macam ni maksudnya dia tidak terikat pada distance. Distance mana? Contoh begini ya. Contohnya, okay yang ini jap. Yang ini untuk vektor nanti kita tengok skala-skala dia tak skala. Skala. Okay, skala. Okay. Okay, dah habis dah. Dia punya moment tu 2 slide je, couple moment ni. Dia punya cerita dia. Okay. Vektor dengan skala dia buat macam tu. Okay, contoh dia begini ya. Okay, katalah you dibagi satu beam, kita ambil yang senang. Point A. Okay, point A kat sini. You ada satu force, ada 2 force lah. Satu macam ni, satu lagi macam ni. And then magnitude dia you dapat sini 50 Newton. This one is 50 Newton. Okay, same magnitude but opposite sense. One is negative, one is positive. Okay, the distance here kita letak, let's say for example 0.7 meter lah. And then yang ni macam lebih kurang sama pula Okay, kita letak daripada jarak sini adalah 0.4 lah kita letak macam ni. Okay. Alright. So 50 Newton dengan 50 Newton ini kita boleh kategorikan dia satu couple lah, satu pasangan. Okay, satu pasangan. Lepas tu tadi saya kata dia tidak bergantung dengan distance lah. Yang ni dia dah tulis dah ni. It is a free vector. Okay, it's independent of the choice of the origin of the coordinate. Banyaknya of dia. Okay, independent of the choice of the origin of the coordinate axis. Maksudnya in simple word, it can say like dia tidak bergantung kepada distance daripada point A ni lah. Ini origin saya. Kalau saya kata this is the origin point A. So dia tidak bergantung, tidak tertakluk ke sini. Okay, cara saya kira ni couple moment ni sebenarnya saya boleh ambil macam ni je. Kalau skala ni saya dah tertunjuk skala. Saya dah tertunjuk skala dulu. Okay.
So apa yang perlu saya buat hanyalah 50 Newton and then saya darabkan distance, jarak antara dua forces itu saja, which is 0.7 meter. Okay, so saya tak measure, macam tadi yang sebelum-sebelum ni kamu tengok dia measure daripada force ni ke sini, boleh sebenarnya tapi banyak kerja lah. Contoh, okay kita ambil ni, kita buat kat dekat page lain, senang sikit nak nampak. Kita buat dekat PowerPoint lah supaya senang sikit nak nampak, besar sikit. Ruangan kecil tadi. Okay, couple ni seronok ni tau, menarik. Madam, yang tadi 50 Newton tu yang belakangan punya ke? Tak. Ni saya terambil yang page yang kita cerita page yang selepas dia. Saya dah tercerita ke depan. Tak apa, nanti saya return balik ke situ lah, yang vektor tu. Gambar tu ke you kata refer yang gambar sebelah dia? Tak, ni gambar yang lain, berbeza. Bukan madam. Maksudnya kan gambar aja tadi yang ada 50 Newton ke bawah, lepas tu 50 Newton ke atas. So madam ambil yang 50 yang bawah ke yang atas? Yang tolak ke atas ke tolak? Tak kisah. Okey, nanti saya tunjuk kenapa tak kisah. Nanti saya tunjuk kenapa tak kisah. Okey, bagus Naufal, it's a good question. Bagus ya, anak siapa ni? Anak cikgu. Anak cikgu je mesti orang kata, walaupun cikgu PJ ke, cikgu muzik ke, mesti orang kata anak cikgu mesti pandai kan, tertekan kan? Kalau anak Pak Imam pun mesti orang kata anak Pak Imam ni mesti. Walhal iman tu tak boleh diwarisi kan, kepandaian tu pun bukan boleh diwarisi. Memang ada genetik dia lah, tapi Tapi tadi Adam yang tanya bukan saya cuma mengolah ayat. Oh ya ke? Okay, kesiap lah dia. Okay, Adam pun okay lah, good question lah. Okay, good question. Good question. Nampak tak yang presentation ni? Nampak tak? Nampak. Okay, kita buat yang simple dulu lah. Kita start daripada, saya cuba bagi fundamental tu supaya kamu, sebasic yang mungkin supaya kamu nampak. Bila kamu nampak benda tu, kalau dia bagi complicated pun at least you boleh buat. Memang bukan at least lah, memang confirm you boleh buat kalau you faham. So sebab selalunya kalau saya lah, masa saya belajar pun, kalau saya rasa benda tu complicated tiba-tiba, so saya akan turn balik basic dia macam mana. So daripada basic tu, kalau saya faham basic memang saya boleh tak ada masalah. Sebab tu saya minta student saya juga, kalau bila you tengok bila dah banyak sangat forces, then you tend it's complicated, try to maksudnya step back and then review balik basic dia macam mana. Because if you understand the basic, you bagi macam mana pun insyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. So ini macam ni kan. Okay, katalah belum couple moment. Katalah dia belum kahwin lagi kan. Oh single lah macam ni. Sini 50 Newton. Okay, ini 0.7 walaupun tak logik. Tapi kau ambil je lah bacaan ni. Macam nampak 0.7 ni lebih pendek daripada 0.4. Tak apalah, ambil lah. Ambil je, kita assume lah tu betul lah tu 0.4 tu. Okay. Alright. Asalnya macam ni kita kira moment dia. Moment about point A. Okay, yang ini kita tak perlu pakai Varignon theorem because it's straight away kita dah nampak dah kan. Your resultant is perpendicular with the distance kan. So FD kan. Alright, counterclockwise is positive. Contoh lah, ataupun kalau you nak buat clockwise positive pun boleh. Tapi saya minta kalau you nak buat clockwise, tolong tunjuk tanda clockwise dia. Tolong tunjuk. Okay. Sebab saya dah nampak dah rotation dia ni clockwise dah. Jadi saya malah nak letak tanda negatif tu, saya jadikan dia clockwise is positive kat sini. Okay. So you darab je lah. 50 Newton. Okay, ini moment yang biasa kamu belajar mula-mula tadi. Moment biasa. Tak ada couple. Memang dia baru single lah. 50, alright, 50 Newton times dengan D which is 0.4 meter. Okay, so you dapat 200. 20, terlebih 20 Newton meter. Okay. So kita tahulah memang clockwise. Ini kalau satu. Okay, let's say kalau saya tambah lagi satu. Okay, saya tambah lagi satu force ni. Right. Asalnya kalau kamu tengok right. Okay.
Ni kalau kita tambah kalau kita tambah. So ni kita tak mau tengok lah. 20 tak mau tengok. Tak mau tengok. So sekarang ni kita kata alamak. Ini resultant. Okay, alamak. Dia lagi. Okay. Right, you see that? This is the satu resultant lah sebab kita tak pecahkan kepada komponen dia. Kalau kita pecahkan kepada komponen X pun you nampak cuma X tak ada, dia ada Y sahaja. Okay, tapi kita kira yang ni sebagai satu resultant lah. So kita boleh buat F1 D1 plus F2 D2. Mana F2 tu? Yang ni lah F2. Mana F1 nya? Yang ni F1. Okay. Nampak Yang ni semua resultant. Saya tak pecahkan lagi komponen dia. Okay. Dan saya tak keluar pun ada dx, dy ni saya tak keluarkan pun sebabnya memang kita dah nampak resultant dia direct ni. Kalau you nak pecahkan kepada komponen pun you only have komponen y saja. Okay. So yang ni bila kita buat, okay, you akan dapat, tadi kita dah kirakan yang 50 darab dengan 0.4. Okay, untuk F1 D1. Okay, yang ini kalau kamu tengok 50 nak darabkan dengan siapa? 11. 11. 1.1. 1.1. Tolak. Jadi tolak. Ya, pandai. Sebab apa? Sebab kita assume clockwise is positive. But now it tend to rotate counterclockwise. So it become negative. So berapa you kira dapat berapa ni? Newton meter? Negatif 35. Negatif? 35. 3, 5. Vertikal ada. Ya, ada. Ha? Vertikal ada 35. Betul. Betul. Okay. So maksudnya apa tanda negatif ni? 35 Newton meter. Rotation dia? Counter. Okay. Ini sebelum kita tahu yang ini adalah couple moment. Ini kita tak tahu. Katalah kita tak tahu. Katalah dah tahu. Oh, ini sama couple moment. Okay, dah tahu couple moment kan? Ini katalah jahiliah dulu kan? Okay. Katalah kita kira macam biasa. Macam yang sebelum-sebelum ni kita belajar lah. Tapi sebelum ni tadi kita pakai satu je force kan? Sekarang ada 2 force. Jadi kita kena tambah. Okay, kita kira ambil daripada point A. Sebab tu yang ni jadi 1.1. Ni kata kita tak tahu this is couple moment. Okay. Sekali kita tengok lah couple moment rupanya because same magnitude, different sense. Okay, different sense. Jadi bila you tahu couple moment, okay, moment dekat A ni, kita boleh ambil je terus. Okay, saya nak kena samakan dengan assumption yang clockwise ni. Okay. Alright. Cuba you imagine, nampak ada macam ni. Okay, bayangkan macam steering kereta kan, ada 2 force ni. Rotation dia ni clockwise ke counterclockwise? Dua-dua ni. Counter. Automatically you dah tahu dia adalah counterclockwise. Okay, which is kita letak negatif. Okay, ada negatif. Alright. So sekarang ni you punya 50 Newton darabkan dengan 0.7. Kita ambil distance ini saja. Kita tak ambil yang daripada A. Berapa you dapat? Which is you dapat negative 35 Newton meter. Which is 35 Newton meter. Rotation dia counter clockwise. Yang mana lagi senang? Yang ni lah kalau you dah nampak dia ni ada pasangan, right? Pasangan dia and then angle dia, okay, you nampak sini 90, sini 90, then you know that this is couple. Ini couple. Jadi kita boleh terus je darabkan dengan 0.7. Nak ambil mana? Tak ada masalah. You nak ambil 50 ni ke nak ambil 50 ni ke, tak ada masalah. So you tak terikat dengan distance daripada A. Macam tadi kan kita buat seolah-olah macam satu-satu kita buat. So kita measured from the distance is from A.
Tapi sebenarnya kalau kita dah tahu this is couple moment, so dia tidak terikat dengan distance. Yang distance perlu kamu ambil hanyalah distance between these two forces. Between these two couple. Berapa panjang distance dia? 0.7 meter. Ambil yang tu je darab terus. Dapat terus 35 Newton meter. And because of this, sebab dia tidak bergantung dengan distance kat sini, jadinya kita boleh kata it is a free vector lah. Free vector tu maksudnya nanti kita boleh letak. Okay, contoh saya boleh tukar ni. Saya boleh tukar ni dengan simbol begini. Which is this is 35 Newton meter. Saya dah kira dah set. Saya boleh tukar ni. Saya boleh letak dalam kita punya gambar which is this is 35 Newton meter. Macam ni lah. This is free vector. Kalau saya letak dekat sini sampai sampai 1.1 sampai ujung ke saya letak 1.1 ataupun if I put it, kalau saya tak mau letak kat 35 dekat sini, kalau saya nak letak dekat sini pun tak ada masalah. Dia still 35 Newton meter because the distance that is important is the distance between these two forces, not the distance from reference. Itu maksudnya. Boleh nampak tak couple moment ni? Boleh nampak tak couple moment ni? Boleh. Ha? Boleh. Dia kena sama force lah kan? Mesti sama magnitude dia. Kalau 50 dengan 50. And then, okay. Dan dia pula juga, tak boleh lah kalau kata contoh, okay. Walaupun sama magnitude, let's say, ada satu macam ni, sini 50 Newton. Bolehkah kita assume this is couple moment? Tak. Tak boleh. Tak boleh unless, yes, sama ni lah. Okay, unless, yes. Contoh macam ni, okay, sini 30. Alright, dan yang ini pun 30 degree. Dan baru you kata ini adalah couple moment. Macam tu. Boleh? So kita tengok apa exercise yang kita boleh buat dengan couple moment. Couple. Seronok kan couple tu, senang aja. Biasalah kalau kata dah berkahwin sepatutnya semua benda jadi senang. Konsepnya begitulah. Kalau nak buat satu-satu macam ni panjang kan. Sebenarnya kalau kita tahu dia adalah couple, darab je 0.7 dan dah dapat dah 35. Your reference book yang kamu dah ada buku apa? Alamak, tak ada contoh lah kat sini yang menarik. Dah ada ada reference book ke memang depend totally from my notes? Belum ada berapa dia. Belum lagi. Masih mencari. Nanti sampai habis sem mencari. Tak adalah contoh dia. Sekejap saya tengok dekat dalam nota saya yang sebelum ni. Kita boleh gunakan untuk exercise. Oh my god, this is good. Ini apa ya, saya nak bagi soalan sekejap. Ada soalan lah. Untuk couple. Kalau boleh saya nak campur sekali tau. Okay, sekejap. Okay, soalan ni saya nak ubah sedikit soalan ini. Because this is equilibrium, saya just nak tambah je lah lagi satu. Saya just nak tambah satu lagi force. Kita dah terang skala dulu. Tapi tak apa, memang kita akan mainly pakai skala lah untuk moment ni. Sebab soalan kamu adalah dalam 2D.
Okay. Alright. Okay. Ini tak perlu. Okay, yang ni saya nak ubah sikit soalan lah. Sebab saya nak tambah satu force. Saya nak tambah satu. Contohnya saya letak satu force lagi kat sini. Okay, yang ni kita tak boleh ikut Yang ni sebab saya nak tukar soalan. Jadinya sini 30. So katalah saya letak kat sini 8 Newton. 8 Newton. Okay. 8 kilonewton lah. 8 kilonewton. Dan let's say kita tukar yang ni kepada, katalah kita tukar ni kepada 3.5. Sorry. Find F so that the resultant. Okay. Alright. Ini dah advance dulu. Dia dah suruh cari F. Okay, katalah kita F ni kita bagi nilai. So saya tak mau pakai directly the information, tapi saya nak gambar ni je. So ni tak perlu. Tak nak. So F ni kita bagi nilai, katalah kita bagi nilai dia adalah 4 kilonewton. And then dia ada 4 kilonewton. Okay. Now, ada berapa couple moment kat sini? How many couple moment that you have here? Dua. Adakah dua? Ada dua. Tu. Okay, ya, tu. Ada dua. So saya letak point O dekat sini Saya letak point O kat sini. So soalan non-equilibrium tak apa. Kita boleh ni sikit. Okay. So ada dua couple moment which is force. Magnitude dia berapa? Force yang magnitude dia berapa? Yang force magnitude dia berapa? You kata couple moment, mesti you nampak ada force yang sama lah. Jadi force yang mana yang ada couple tu? 4 and 2. Atas Empat bawah dengan kiri dua. kan. Okay kan? Ya. Betul. 4 dan 2. Jadi kita boleh tulis. Sekarang kita nak cari soalan dia kata, alright, find the moment about point O. About point O. Okay, jadi kita tulis kat sini mestilah moment O. Okay. So now, right, ini kita tambah bagi distance dia. Oh tak payah. Sebab yang ni tak perlu distance lah, cuma kita tambah yang ni 8 kilonewton. 8 kilonewton ni kita letak daripada sini ke sini adalah 0.5 meter. 0.5 meter. Bolehlah 0.5 meter. Okay, ni kita tambah. Jadi, find the moment about point O. So, moment sekarang ada dua couple. Okay, you boleh tulis macam ni lah. Alright. Apa yang kita ada kat sini? Kita ada, maksudnya kita kena buat yang 8 kilonewton ni. Alright. Kena campurkan dengan couple moment yang kamu ada lah. So, you boleh buat summation of moment dekat point O. Okay, tambahkan dengan couple lah. Macam tu. Okay, tambahkan dengan moment couple. Alright. So, kita buat sama assumption, kita ambil counterclockwise is positive. Kalau tak tulis ni pun tak apa, kalau you nak buat terus summation of moment about point O, boleh juga. Sama juga sebenarnya. Maksudnya kita dah consider couple tu pun masuk dalam ni. Boleh juga. Sebab kita yang penting adalah nak do the summation. MC ni adalah couple moment Kalau you tak nak letak O, you boleh tulis juga kalau nak summation of moment dekat point O pun boleh juga. Tapi you should know that this one is included dengan couple moment. Okay. Right. So first thing, force mana yang kamu jumpa dulu? Okay, katalah you jumpa 8 kilonewton ni
Okay, 8 kilonewton ini kalau you nak directly nak cari dia punya D, boleh tak? Sebab now from here to here kita ada information. Okay, tapi dia bukan bersudut 90 antara distance dengan kamu punya force. So in this case, better pakai FD ke ataupun pakai Fx dy plus Fy dx? Fx dy plus Fy dx. Tahulah puasa. Allah dah ni pula terpadam yang putih tu. Tahulah puasa. Okay, jadi kita pakai Fy dx lah. Fy dx dan Fx dy. Okay, lagi tenang. Bagi saya cepat equation dia. Okay, kita continue kat sini sama dengan, alright. 8 apa? 8 kilonewton apa. Darab dengan apa? Cepat. 8K cos 30. Okay, cos 30 ni untuk komponen X ke komponen Y dia? X. Okay, so now distance yang kamu nak darabkan adalah? Aduh, dia pergi call. 0.5 Okay, untuk X ya? Untuk X. Dy. Okay, sekarang tunjuk kat saya. Dy dia mana? Tak ada Okay. Saya kena buat. Okay. Ni gambar, ni point O. Ni point O. Okay, kemudian dia ada ketinggian. Sekarang point O saya duduk kat sini. Duduk kat ujung. Ada distance ni, ada ketinggian ni. Tinggi dia adalah 0.3 meter kan? 0.3 meter. Okay, ada ketinggian kat sini. Sekarang kalau kita pecahkan komponen X untuk 8 kilonewton. So dia akan ke kanan ke kiri? Dia punya X dia. Ke kanan. Okay. So ini 8 kilonewton cos 30. Ada tak distance dia? 0.5 0.5 Ada tak distance dia? Are you sure? Ada kan sudut 90? tak ada. Tak ada. Jadi yang ni dia melalui point O ni. Dia melalui point O sebab kita ada distance. Kalau dia tak ada distance, yang tu pun dia kena, maksudnya kita assume dia melalui point 0 jugalah. Kalau saya letak point O duduk kat sini, you ada distance 0.3. Tapi saya letak dekat bawah ni. Nampak tak perbezaan dia kalau saya letak point O tu? Sebab dia bagi distance tau. Dia bagi distance. Kalau kita memang kena buat banyak latihan untuk kamu nampak lah. Kosong ke? Kosong, betul. Kosong. X tak ada. Jadi kena 8 kilonewton cos 30 darab kosong ataupun tak payah letak terus lah. Memang nak jimat masa kan. Kita ni bukannya rajin sangat kan. Malas kan. Malas tak payah tulis lah. Tak ada masalah yang tu. Okay, this one. Untuk X, what about Y dia? Y dia berapa? Y dia macam mana? Upward or downward? Upward or downward? Upward dah. Okay, macam ni. 8 kilonewton which is sin 30 kan? Sin 30. Okay, ada 90 degree? Ada. Dengan 0.5. Okay, jadi kita nak tulis macam mana ni? Our assumption counterclockwise is positive for the moment dekat O. So, kita akan dapat yang ni 8 kilonewton. 8 kilonewton sin 30 darabkan dengan siapa? Darab 0.5. Okay, clockwise or counterclockwise? Counter. Positif or negatif? Positif. Positif. Yes. Itu je. Okay. Settle yang ni. Sebab tu kalau kata kita rasa nampak benda tu complicated, back to basic. Back to basic tu maksudnya kita tengok satu-satu lah. Alah, kena padam balik. Sebab saya terpadam yang white tu. Jadi dia ni. Okay, lepas tu apa yang kita ada?
lagi. Kita ada couple moment kan. 8 kilonewton ini adalah positif. Tadi sin 30 and then darabkan dengan 0.5 meter. Okay. So now settle dah 8 kilonewton dan tengok yang ni couple moment ni. F 4 kilonewton ni rotation dia clockwise ke counterclockwise? 4 kilonewton. Rotation clockwise ke clockwise? Okay, clockwise. Kalau tak nampak, then you try to draw. Okay, tengok. Rotation dia you akan nampak. Dia akan sama bergerak dia. Dia tak ada kata yang ini bergerak clockwise, ini counterclockwise. No. Both rotate clockwise. So, bila clockwise, it become negative lah. Negative. Okay, dia couple. Jadi kalau couple ni 4 kilonewton nak darabkan dengan apa? 0.9. Okay, sebab tu kita tak perlu tahu distance daripada O ke A pun tak apa. Because we want to know distance F dengan antara negatif M ni. 4 dengan ni dengan 4 yang ni. Itu je yang penting untuk couple. Sebab tu kita tak perlukan benda tu lah. Tak perlu nak kira-kira A 0.5, 0, tak ada. No ni. Okay, so alright, settle couple moment ni. Satu lagi. 2 kilonewton tu clockwise atau counterclockwise? Tak ada. Ha? 2 kilonewton ni clockwise atau counterclockwise? Counter. 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 Yes, counter. Betul. Counter. Jadi kalau tak nampak, then you boleh draw keluar lah. Kalau you nampak tak ada masalah. Okay kan, macam ni kan? So nampak rotation dia counter. Macam you bawa kereta lah, nampak arrow dia gerak macam ni. Dia gerak macam ni. So counter lah. So because it is counter, then you put plus 2 times 0.3 meter. Okay, kilo ni 2 kilonewton lah tertinggal. Okay, so ada lagi tak? Tak ada, habis dah. Kalau tadi you tak detect this is couple moment, ada berapa banyak yang kamu kena kira ni? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak kot. Penin. Kata malas kan. Kata malas. Dah bagi shortcut tak mau ikut shortcut. Okay. Sama dengan kosong. Salah. Belum lagi. Dia belum sama lagi dengan kosong. Because this is not equilibrium. Kira lah berapa. Berapa dapat ni? Kira ni berapa dapat. Sama dengan berapa ni? Is it negative or positive? Negatif 1 macam. Ha? Negatif 1. Negatif 1? Yang ni Negatif 2000 kan? Ni kilonewton. Negatif 1 okay. kilonewton. Saya sokong. Exactly 1 kilonewton. Negatif 1 kilonewton. Kilonewton meter. Jangan lupalah sebab this is moment. So what does it mean by negative here? Apa maksud dia? Clockwise. So 1 kilonewton meter clockwise. So maksudnya kau bagi force ini macam ni. Ada yang clockwise, ada yang counter clockwise, ada yang clockwise ni. Last kali yang menang siapa? Yang menang rotation clockwise. Dapat 1 kilonewton. Hasil dia. Ini dia punya resultant moment dia lah. Resultant dia. 1 kilonewton meter. Okay. Boleh faham? Menarik kan? Menarik ke tak? Bosan Okay. Yang ini pun sama juga. Menarik. Couple juga kalau kamu tengok. So this is not the straight one lah. So you have the angle 30 degree. So 15 kilonewton and 15 kilonewton is couple moment lah. So macam ni. Right. Yang ni kamu kena pecahkan kepada. Okay, sebab kita ada masa sedikit. Saya nak masuk topik baru pun saya rasa tak sempat. Jadi kita tengok yang ni lah, contoh ni. Okay, we have two couple act on the beam with the geometries shown as figure. Okay, the result, cari resultant couple dia.
So ada berapa couple? Ni memang dalam ni cuma ada couple je. Dia tak ada single semua, tak ada. Ada couple saja. So couple yang 15, couple 30. Mana you tahu tengok? Sama. Okay. So kira berapa agaknya dapat ni? Moment resultant, okay resultant dia lah. So dalam sekarang ni, okay yang ni kita tak perlukan dekat point, kalau saya nak point A pun boleh juga. Okay. Tapi sekarang ni sebab kita tahu dia tak perlukan distance daripada point A, tak ada masalah. Macam mana pun kalau you ambil daripada point A dapat macam tu, ambil daripada point B pun dapat macam tu juga couple dia. So dia nak resultant couple lah. Okay, dia nak total dia, nak total untuk couple ni. Berapa, macam mana nak cari. Okay, sekarang ni hak ni tak sudut 90 ni. Macam mana ni nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Dia mesti 90. So macam mana nak buat? Yang kiri tu 15 kilonewton, cos 30. Dua-dua sama ni dia. Okay. So you buat 15 kilonewton. So 15, okay. Summation of moment dia. Kita buat counterclockwise is positive. Okay, so saya tak letak point ni sebab memang dia dua-dua ni semua adalah couple. Jadi kita tak terikat pada point mana-mana lah. So saya tak letak lah. Okay, kat sini. Alright, so ambil 15 15 kilonewton cos 30, which is yang you ambil tu komponen X ke komponen Y? X. Komponen X lah. Okay, komponen X. Alright. Okay, kalau komponen Y dia kamu tengok dia akan ada distance tak komponen Y dia? Komponen Y dia. Ada. Ada ke tak ada? Ada. Alright, kita pecahkan 15 kilonewton ni. Kita tengok 15 kilonewton. Okay. So, we have X component here. This is the X component, Fx dia. Okay, this is the Fy. Okay. Kemudian ni ada satu lagi. We have another one which is this one. Okay, ni saya besarkan. So 15 kilonewton, alright. Okay. Fx dia yang ini. Fx dia. Tak mau tulis dah. Tak mau tulis. Kalau apa? Tak boleh juga. Ni adalah Fx dia. Fx dia. Okay, Fx dia. Kemudian you tengok Fy dia macam ni. Alright. So kalau kamu tengok ni, Fy ni nak kena kira tak untuk moment kamu? Perlu ke kira? Perlu ke kira? Perlu tak kira? Ada tak kalau kamu faham tadi konsep moment, dia mesti ada perpendicular distance. Ada tak perpendicular distance dia? Ada tak? Ada. Tak ada sudut 90 degree antara Fy dengan dx. Mana ada dx? Tak ada dx. Tapi Fx ada dengan dy dia, which is 2 meter. Sekarang ni kita dah pecahkan kepada komponen x dengan komponen y kan. Okay. Sebab kalau you nak ambil direct macam ni, nak cari d dia susah. Nak cari d ni. Nak yang cari sudut 90 ni susah. Jadi kita pecahkan kepada komponen X dengan komponen Y. So when you resolve into komponen X and komponen Y, you see that the Fy ni tak ada dx ni. Dia tak ada, dia sebab dia cancel out. Jadi kita cuma perlu tulis untuk Fx saja, which is 15 kilonewton cos 30, and then you darabkan dengan berapa meter? 2 meter. Okay. Clockwise or counterclockwise? Clockwise. Ya, pandai. So clockwise dekat sini jadi negatif lah. Okay, then you tengok untuk 30 kilonewton ni. Alright. So it's difficult kalau kita kata yang ini tak 90. So jadi kalau nak cari sudut 90 tu dia mesti kena macam ni. Kena cari ni D dia ni. Tapi kita susah nak cari D. Okay. So kita kena pecahkan kepada komponen X dengan komponen Y lah supaya kita senang nampak. So kita pecahkan kepada komponen X dengan komponen Y dia. So yang mana yang kita perlu kira? Komponen X atau komponen Y?
komponen Y. Komponen Y sahaja, betul. Komponen Y sahaja. So you can see that bila kita pecahkan kepada komponen Y dia dan you can see directly lah. This is Fy, this is Fy, ini adalah dx dia. Okay, jadi kita cuma ambil Fy sahaja. Fx tak perlulah, Fx tak perlu. Okay, Fx tak perlu. Jadinya rotation clockwise, counterclockwise. Clockwise. So dia akan jadi negatif jugalah. Sebab ini rotation dia clockwise. Okay, yang tadi kalau kita tengok rotation dia pun clockwise. So negatif, ini pun negatif. So this is 30 kilonewton. Okay, Y komponen dia berapa? Y komponen dia berapa? Untuk yang ni? 45. 45. Yes, 4/5. Okay, and then darabkan distance 2 meter. Dapatlah jawapan dia. Dapatlah jawapan dia berapa. Senang je kan? So dia akan dapat rotation dia tu akan jadi clockwise lah. Ini, okay, kita tengok yang ni. Jawapan, ada dia bagi jawapan. Macam ni lah. So dia ambil 15 kilonewton. Okay, ni tak perlu. So jadi cos 30 lah. Okay, kita ambil yang, okay, mana? 24 ni datang dari mana ni? 24 ni. 24 kali dengan 2. Mana ni? Kira jap, 20, kira dapat tak 73.98 yang tadi tu, pakai tadi tu? Dapat. 24 ni dia dah kira siap-siap ke 30 ni? Rasa dah kira siap-siap ni. Abang Arif kata dia dapat. Sekejap. Okay, yang ni dah kira siap-siap ni. Yang ni dah kira yang untuk Y tu. Which is, ini adalah 30, 45 ni, 24. Dia dapat 24 ni. Okay, so ini tadi dia buat sama dengan kita assume counterclockwise is positive. So counterclockwise is positive. That's why dia dapat negatif juga. So tadi kita pun dah buat negatif sebab assumption kita counterclockwise kan. Okay, so macam ni lah. Okay, jadi kita dapat jawapan 73.98 kilonewton meter clockwise. Yang ni tak perlu tengok lah. Dia kata CCW ni sebab tanda negatif tu. Saya takut nanti kamu confuse. So jawapan dia adalah ni, 73.98 clockwise. Ini dia letak tanda negatif. Sebab tu dia masih lagi kata negatif daripada counterclockwise ni. Sebab tu saya tak nak kamu tulis macam ni, nanti kamu confuse. Kita ambil yang jawapan akhir ni lah. Which is 73.98 kilonewton clockwise. Ataupun macam ni je, senang. Buat simbol pun betul lah. Apa dia yang? Buat simbol je, betul lah. Boleh, tak ada masalah. Kalau you buat macam ni je tak ada masalah. Saya tak ada kata tak boleh, boleh. Tak ada masalah. Kalau nak tulis CW boleh. Tapi dan antara CW dengan simbol, baik simbol ni kan. Jimat pen. Nak tulis yang penuh-penuh tu clockwise memang dah tak lah. CW pun malas. Ni je lah. Buat macam ni tak ada masalah. Okay. Yang penting kamu make sure betul lah tanda dia tu. Alright, so boleh tak couple moment ni? Couple moment, lepas tu summation of moment semua sekali. Kalau ada 2-3 force tu boleh? Faham tak? So hari ni couple moment. So hari ni apa yang kamu belajar? Hari ni we recall back what we have learned before this on finding the moment for a force. Ada satu force kan sebelum ni yang kita kira tu kan? Jadi kita buat, kita gunakan skala, kita gunakan vektor. So kita dapat jawapan yang sama. Sama je, cuma cara tu lah. Tengok apa soalan minta. Is it in skala ataupun in vektor. And then kalau melibatkan ada 2-3 force, kamu tambah je lah. Kalau ada banyak kan macam ni, macam dia buat sini ada satu, ni ada satu kat sini, sini ada lagi kat sini. So F1, F2, F3. Jadi moment dia kamu kena campurkan semualah F1 D1, F1 F2 D2 kena campur lah, kena carilah. F3
D3. Okay, tengok ini adalah resultant F3. Saya pakai macam tu. Kalau F1 ni pun okay, resultant dia. Kalau kita tak boleh selesaikan, tak boleh cari D, dan F1 ni kamu kena pecahkan kepada komponen X, komponen Y. Kalau macam ni directly kita senang nampak kan. Tapi yang ini susah sikit nak cari D dia. Kalau kata 30 susah. Okay, jadi kita kena buat summation semualah. Right, and then couple moment. Couple moment is very easy. Couple moment is a free vector. It's not dependent ataupun dia tidak bergantung ataupun kita kata independent with distance. Tidak bergantung pada mana-mana distance kecuali distance antara these two forces lah. Tapi reference daripada reference kita, distance daripada reference dia tidak bergantung. Itu adalah couple moment. Couple moment must have apa tu nama? Same magnitude, different sense. Different sense lah. Okay. Satu lagi benda yang saya lupa mention, couple moment, right? For couple moment, resultant force dia equal to 0. Resultant force dia equal to 0. Ada tak dia mention kat sini? Tak ada. Okay. Satu yang saya tak mention, resultant force dia equal to 0. Sebabnya kalau kamu tengok ni, okay, kita ada dua force ni. Ada dua force, ini distance dia 0.9 meter. Kalau ini 50, ini 50 Newton. Okay, nak cari resultant force macam mana untuk couple ini? Which is you tambah semua forces yang ada kan. So kalau sini 50 positif, ini 50 negatif, then your net result for the resultant is equal to 0 lah. Couple moment ada nilai, moment dia dekat sini, moment ada 50 darab dengan 0.9 ada nilai. Okay, tapi automatically dia punya resultant dia is equal to 0. But still this is not equilibrium lah sebab kita ada nilai moment. Okay, kalau kamu tengok nanti keseluruhan, moment pun kosong dan itu adalah dalam keadaan equilibrium. Okay. Alright, so itulah yang kita belajar untuk hari ini. Untuk besok ya, boleh tengok-tengok nota, boleh recall. Besok kita akan tengok apa nama equivalent system. Equivalent system, jap. Ada tak dalam ni? Besok kita akan tengok ni lah equivalent system. Simplification of force and couple system. Equivalent system. Yang ini kita combinekan yang kita belajar dalam chapter 2. Cari resultant FR, cari FR. Kita combinekan dengan chapter 3. Dengan moment, resultant moment kamu. Kita combinekan dua-dua dia. Okay, sebab tu kamu kena faham lah macam mana nak cari moment. So untuk besok untuk besok. So boleh baca-baca dululah dalam nota kamu ini. Tak ada, memang tak ada, tak apa. Ini cerita free vector ni tadi. Tak ada apa. Yang ni tadi saya dah tulis lah. Tak apa. Okay, tak ada apa. Right, so I think that's all for today. Thank you very much for your attention, for your cooperation. Especially yang ada respon. Thank you for your respon. Okay, benda ni tak susah kan? Tak susah kan? Senang je. Couple moment tu menarik. So we end our class. Do you have any question? Ada apa-apa soalan? Macam abang tadi ada satu benda yang saya cakap dengan kamu dalam message. Adakah kamu dah jumpa jawapan dia? Adakah kamu dah jumpa jawapan dia? Nanti message Dah. Dah nanti tunjukkan saya supaya saya tahu apa benda yang betul ke tak fahaman kamu. Alright, so if you don't have any question, thank you very much. We end our class with Tasbih Kifarah and Surah Al-As. Okay, Assalamualaikum. Selamat berbuka ya. Lagi 2 jam lebih. Waalaikumsalam. Selamat berbuka ada. Waalaikumsalam. Share madam. Ya. Share lausha.
Oh, okey. Sama-sama. Arigato sensei. Medium. Cincang?